Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma barik lana fi ar-rajab wa sya'ban wa ballighna ar-ramadan amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, buat julung kali pertamanya, saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita diberikan keizinan untuk bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita pada malam yang mulia ini sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Ustaz ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Surau Abu Bakar As-Siddiq Bandar Tasik Senangin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terutama kepada pengurusi surau kita sendiri, Encik Azmi, ataupun biasa Ustaz panggil Abami lah. Alhamdulillah. Yang mana Abami tadi agak risau juga, Ustaz tak sampai-sampai kan? Ustaz tengah rakaat ketiga lewat tadi daripada Ampak, bawa kenderaan tadi daripada Ampak, lewatlah imam rakaat ketiga baru Ustaz sampai. Ustaz solat Abami telefon, sudah dah lah, Abami risau tadi, kan? Sedangkan kita alhamdulillah orang kata dalam surau dah sampai dah. Jadi jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada semua saf-saf pimpinan Surau Abu Bakar As-Siddiq Bandar Tasik Senangin. Subhanallah, ada satu nama sama juga tapi di Seri Kembangan, Surau Abu Bakar As-Siddiq Lestari Perdana Seri Kembangan. Ustaz mengajar juga situ. Tapi di sini Surau Abu Bakar As-Siddiq Bandar Tasik Senangin. Alhamdulillah. Senangin ni mana tuan-tuan? Lengging ke Mantin? Lengging. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz tak pernah datang di sinilah, dan ini adalah kali pertama lah Ustaz datang di kawasan Lengging ni lah. Biasanya Seremban tu adalah slot 2-3 tempat. Masjid Sayyidatina Khadijah, Surau An-Nur Fasa 3A Seremban. Alhamdulillah. Tapi di sebelah Lengging ni tak pernah datang lagi lah, dan tak pernah tahu pun ada kawasan perumahan penduduk di kawasan sini. Subhanallah. Pertama dan selamanya Ustaz ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih, dan seronok sangat. Ustaz tengok tadi terlalu ramai ahli jemaah salat. Subhanallah. Semangat ni tuan-tuan. Jadi malam ni boleh dikatakan ceramah perdana kita, Isra' Mi'raj kita ni tuan-tuan. Kalau dibuat dekat sini kuliah maghrib,
Kalau di poster tu lah. Nah, Abang Mi maklumkan ceramah perdana Isra' Miraj, tak apalah mana-mana pun kan. Cuma kalau boleh lah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, bagi masa tu panjang sikit lah pada ustaz. Datang daripada Ampang ni jauh tuan-tuan. Ampang ni semua orang tahu, satu tempat paling padat manusia. Saya mengajar di IPD Ampang Jaya tu tuan-tuan, polis bagi tahu satu-satu tempat dalam Malaysia yang ada semua bangsa di Ampang lah tuan-tuan. Nak Nepal ke, Zimbabwe ke, nah, semua ada di Ampang. Dan tuan-tuan pun maklum lah Ampang tu macam mana. Nak pergi tu, lagi-lagi waktu puncak lah, pergi dan balik office hour tu, subhanallah. Ustaz sebagai pengurusi di sebuah taman lah, surau tempat ustaz. Kadang-kadang kita pun atur kuliah jugalah, tapi ada biro dakwah yang kita lantik. Ada satu hari tu ustaz penceramah asal tu tak dapat datang. Kita minta maaf ustaz, memang tak sempat. Nah, wis tunjuk 8-10 minit sampai, memang tak sempat ustaz. Saya keluar awal dah 6.30. Dia kata tak apalah. Kalau ustaz kata tak apalah macam tu, kita kan ada grup-grup ahli-ahli asatizah kita, ustaz-ustaz kita sekarang mudah je. Ustaz pun masuk dalam grup. Assalamualaikum, siapa boleh tolong ganti kawasan Ampang? Masa tu kalau tak silap ustaz lah, awal Muharram. Kalau tak silap ustaz lah, ceramah awal Muharram. Sahabat ustaz, bukan sahabat lah, maksudnya ahli dalam grup tu, dia kata apa? Allahumma salli ala ustaz, Ampang ni ustaz, kalau waktu dah last minit ni ustaz, memang tak boleh pergi ustaz. Nah, ustaz pun kata tak apalah, cubalah adjust, boleh tak? Tak boleh, dia kata azab nak sampai. Ustaz pula gatal mulut, tangan lah maksudnya. Pergi tanya, azab tu azab macam mana? Dia jawab apa? Bawah sikit daripada azab api neraka, kata dia. Wah, asap betul. Orang tahu Ampang tu macam mana tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Sebenarnya rasa terkesima pun ada. Mula-mula datang, duk tengok, nak tengok renung ni, kawasan duk ramai penduduk, tak ramai mana. Jauh beza lah dengan tempat saya tu. Sebutir sebiji rumah. Tapi agak terkesima lah saya datang tuan-tuan, tempat tuan-tuan ni. Duk tengok kawasan baru lah. Tapi saya semayang maghrib tadi belakang sekali tu. Sungguh saya agak terkejut ke arah positif lah. Jarang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau saya pergi mana-mana tempat, especially tempat baru, penempatan yang baru, maknanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pertama, subhanallah, tahniah. Bagaimana tuan-tuan dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ustaz nak minta tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam yang barakah ni tuan-tuan, kita nak kupaskan satu tajuk yang cukup besar, yang kalau kira-kira kan nak sampaikan perkongsian ni tuan-tuan, tak habis tak dan satu malam, bukan satu malam pun. Habis-habis 1 jam ke boleh tuan-tuan? Sampai pukul apa boleh bagi? Pukul 10 boleh bagi ustaz? Pukul 11 boleh? Nampaknya malam ni orang lengging lah tipu aku pertama sekali. Tuan-tuan senang lah, 5 minit dia balik. Dan ni 1 jam lagi nak balik ni kan. Baik, sebelum ustaz panjangkan, ta'aruf dulu sikit sebanyak latar belakang ustaz. Diberi nama Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir, ataupun orang panggil Ustaz Nazri Nasir. Alhamdulillah, ustaz menetap di Ampang. Alhamdulillah, berasal juga daripada Ampang, tetapi berhijrah ke tempat orang lama. Duduk di Kelantan 10 tahun, duduk di Kedah selama 4 tahun, kemudian sambung pengajian di Darul Lughah Lughatul Arabiyah di Indonesia, di Bangil, Pasuruan, Surabaya. Isteri ustaz, alhamdulillah, orang Negeri Sembilan lah, orang Tampin. Ustaz mempunyai 3 orang cahaya mata, orang Negeri Sembilan lah, tapi ustaz tak pandai cakap Negeri Sembilan sangat. Tak biasa sangat lah, sebab duduk di Kelantan tu lama sangat. Cakap Nogori ni tak berapa nak fasih mana. Tapi tahulah favourite tu masak lomak cili api tu tahu kan. Biasalah tu. Jadi ustaz Allah mensal 3 orang cahaya mata. Isteri ustaz berasal daripada Tampin, Negeri Sembilan. Isteri ustaz buat masa ni 1 lah, tuan-tuan jangan tanya berapa pula kan. 1. Ustaz alhamdulillah bertugas sebagai mutawif jemaah umrah Bushra Holiday di Kajang.
Okey, selain daripada tu menyampaikan perkongsian ilmu. Dan yang paling penting tadi tuan-tuan tengok tak agak DVD go tadi. MSI pukul 10 suku. Tak tengok? Lemah betul orang sini. Nah, tak tengok tadi? Siapa yang keluar TV tadi? Allahumma salli ala sama rugi betul. Tak apa, balik tengok balik. Nah, Ustaz sebagai duta Surah Al-Muhajirin Kajang Utama, nah, tadi berkesempatan di MSI TV3 Seri Pentas tadi, nah, orang kata sampaikan ceramah Isra wal Mi'raj, perkongsian ringkas lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah. Bila sebut Isra wal Mi'raj, kita kena tahu dia hanya terjadi kepada satu makhluk. Tidak ada makhluk yang seangkatan dengannya memperoleh anugerah ataupun kurniaan yang terbesar. Tidak ada. Bila sebut Isra wal Mi'raj, tertentu kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun tak ada. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, tidak pernah berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj ke atas mana-mana makhluk. Sebab tu di dalam setahun kita ada 365 malam. Betul? 365 hari lah, lebih-lebih kurang. Ataupun setengah kata kadang-kadang 360 hari. Tak apalah, kita buat average, mudah kata. Setahun kita ada 365 hari, setahun 365 malam. Malam yang paling terbaik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam apa tuan-tuan? Paling mulia, ganjaran paling besar, manfaat paling baik. Dalam tempoh setahun ada satu malam yang lebih baik daripada segala malam-malam yang lain. Bahkan malam tu luar biasa paymentnya, gajinya, bonusnya, pahalanya. Malam apa ibu-ibu, ayah-ayah? Malam Jumaat. Boleh tahan juga. Ustaz dengar malam Jumaat tadi dengar. Malam Jumaat nanti tu orang muda nanti malam mana? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tertentu untuk kita. Ummatin ukhrijat linnas, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu malam yang terbaik. Walaupun kata Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala ada 5 malam mustajab. Jangan lepaskan malam Aidilfitri, malam Aidil Adha, malam Nisfu Syaban, Khamis malam Jumaat, malam Lailatul Qadar. 5 malam mustajab doa. Sehingga kan malam Jumaat itu dikatakan malam cukup besar. Daripada situlah Sayyidina Umar Al-Khattab. Nama tuan-tuan punya surau Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat yang paling mulia. Gelarannya 2 di sisi Nabi. Paling banyak gelarannya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar ni, nama tuan-tuan punya surau ni, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, dan dialah satu-satu sahabat, satu-satu khalifah mati tak dibunuh. Sayyidina Umar Al-Khattab mati dibunuh. Sayyidina Utsman bin Affan mati dibunuh. Sayyidina Ali karamallahu wajah mati dibunuh. Tetapi nama surau tuan-tuan yang tuan-tuan berikan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia mati bukan kerana bunuh. Kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar ni dia paling mulia dalam 4 orang sahabat, dalam 4 orang khalifah. Gelarannya 2 di sisi Nabi. Yang pertama, sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling afdal, sahabat ranking is the number 1. Kita panggil BFF Nabi. Okay, mudah-mudah nak faham lah. Nah, yang kedua, dia adalah bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Abu Bakar ada anaknya perempuan. Perempuan itu kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama anak perempuan tu? Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni mulia. Sebelum kita nak pergi Isra wal Mi'raj,
Nah, kalau dalam Isra wal Mi'raj, sahabat yang terkait Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Umar belum lagi, Utsman belum lagi, Ali belum lagi. Yang terkait dengan Isra wal Mi'raj bertepatan dengan tuan-tuan punya nama surau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni cukup mulia. Orangnya cool and steady. Dia tidak seperti Sayyidina Umar Al-Khattab. Nah, dia tidak seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Dia tidak seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Abu Bakar dia style otai lah kalau bahasa kita. Kalau mengaji dalam kitab Badrut Tamam tu, dia jenis otai. Jenis cool, steady, pengalaman banyak. Dia. Nah, dia ni tadi kemuliaan dia cukup luar biasa. Dialah satu-satu sahabat yang mati tidak dibunuh. Mati sebiji, macam mudah sebut sebiji lah. Nak bandingkan tu, kita tak boleh banding sama dengan Rasulullah. Nak buat mudah faham gambaran pengakhiran riwayat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, cara mati, cara wafat, cara meninggal sebiji macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal usia sama dengan Nabi 63 tahun. Sama. Nah, sakitnya mati itu sama dengan Rasulullah. Dalam Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah mati asbab sakit tua. Sama Sayyidina Abu Bakar pun mati sakit tua. Di dalam Syama'il Muhammadiyah ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin. Sama Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wafat juga pada hari Isnin. Itu kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia tak mati dibunuh. Sayyidina Umar Al-Khattab mati tak dibunuh. Mati dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Paling ngeri dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Umar Al-Khattab waktu tengah jadi imam pada solat subuh, Abu Lu'lu'ah ni dia punya benci kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia bikin satu pedang, dia buat satu pedang, matanya itu tadi satu atas satu bawah. Mata pedang. Biasa orang pegang pedang mana? Pegang pedang bawah lah. Dah kalau satu mata atas, satu mata bawah, pegang pedangnya mana? Tentu-tentulah tengah. Dia bikin itu pedang betul-betul untuk bunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab sujud jadi imam pada waktu subuh, datang Abu Lu'lu'ah, satu mata itu tadi ditikam bahagian hadapan Sayyidina Umar Al-Khattab, satu mata lagi ditikam bahagian belakang. Mati Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu. Nombor dua pula Sayyidina Utsman bin Affan pun mati dibunuh juga. Mati dibunuh oleh siapa? Orang yang cukup benci dengan dia, dia panah daripada jauh, busur panah. Waktu tengah baca suratul Kahfi pada ayat wal yatalattaf. Itu yang kalau dalam resam Utsmani itu ada warna merah. Tuan-tuan kalau mengaji makhraj, mengaji tajwid, ditulis wal yatalattaf. Dalam suratul Kahfi, disitulah darah sebilangan ulama sebut terpercik atas perkataan wal yatalattaf. Waktu tengah baca suratul Kahfi, disitulah paling marah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali perintahkan kepada anaknya Hasan dan Husain, cucu Nabi lah, perintahkan jaga betul-betul rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Keliling, pastikan jangan ada orang buat khianat kepada khalifah kita Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ni dia paling banyak mudahkan kita dalam ibadah. Paling banyak. Di antara kita punya khutbah, kenapa dua kali kita punya azan? Kenapa tuan-tuan buat dua kali azan? Allahu Akbar, tetet bunyi zuhur. Lepas tu sembahyang sunat. Khatib naik. Sini mungkin tak ada Jumaat lah. Sini tak ada Jumaat kan? Ada. Subhanallah. Sini buat Jumaat. Masya Allah, tabarakallah fi dunia wal akhirah. Nah, jadi contoh azan yang pertama bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib akan duduk. Kenapa azan dua kali? Tak ada satu hadis pun Nabi SAW azan dua kali. Tak ada pun. Sebab tu belajar kena pandai, belajar kena reti. Pandai tu bukan pandai kepala otak je, kena tahu ulama. Hari ni ramai orang, saya untuk pengetahuan Ustaz, saya tak ikut ulama Ustaz. Ulama pun buat dosa, saya ikut Nabi terus. Kalau ada orang cakap jadi, dia sedang telan pil kuda nama dia. Tahu? Saya tak ikut ulama-ulama ni Ustaz.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut gerun kepada aku dan kalian mesti ikut daripada kalangan para alim ulama. Tak boleh nak ikut Nabi macam mana? Nabi bukan duduk zaman kita. Mesti ada wasilah perantaraannya. Habis tuan-tuan buat azan apa? 2 kali. Zaman Nabi mana ada azan 2 kali? Pergi naik jabatan agama Islam Negeri Sembilan. Pergi. Nah, kalau sekarang dah tukar dah. Nah, mufti dah tukar dah. Dulu saya temu duga dengan Ustaz Yusof bin Ahmad tu, mufti Datuk. Nah, temu duga dengan beliau. Nah, temu duga, banyaklah dia tanya. Saya dapat tauliah Negeri Sembilan ni baru ya. Setahun rasa. Lulus lama, kalau tak silap lah 5 tahun lulus. Paling takut saya ada 4 tauliah. Selangor, Negeri Sembilan, wilayah Melaka. Paling saya takut temu duga Negeri Sembilan. Saya dapat maklumat betul-betul sahibus sahamah mufti temu duga saya. Paling saya takut. 3 negeri lagi saya tak takut, sebab semua AJK Majlis Fatwa. Maksudnya kawan-kawan kita pun kenal, mengaji sama-sama dengan kita dulu. Dah, sahabat-sahabat kita. Tapi waktu saya temu duga di pejabat Negeri Sembilan tu, subhanallah. Sebelum tu dia dah telefon dah, Ustaz, ini Ustaz Muhammad Nazri ya. Ya, besok temu duga memang Datuk Mufti. So, Ibu Samah sendiri memang temu duga Ustaz. Allahu Akbar. Malam tu terus bagi tahu dengan mak, Ibu, doakan besok betul-betul Mufti. Ada apa, insya-Allah Allah Taala mudahkan. Pergilah jumpa. Dalam hati ni, Allah kau mudahkanlah ya Allah. Okey Ustaz, terangkan butir peribadi Ustaz. Datuk. Nah, so Ibu Samah lah. Diberi nama bla 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 bla. Okey, qiraatul suratul Fatihah. Minta baca Fatihah. Nah, saya teranglah, saya mengaji pondok situ Tubuh Kelantan bla 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 semua. Nah, kemudian saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca sampai waladhdallin. Okey, alhamdulillah. Nak tanya Ustaz lah, Ustaz berapa orang anak? Dia slow ya. Saya 3 tu. Alhamdulillah. Sihat semua ke? Sihat. Orang rumah orang mana? Dah dia tanya orang rumah. Saya jawab lah, orang Negeri Sembilan dia tu. Orang Negeri Sembilan. Kat mana? Dia tanya. Saya jawab lah, Tampin dah tu. Dalam hati ni, ya Allah, kau janganlah tanya soalan susah-susah. Nah, dalam hati ni. Nah, kau tanyalah soalan yang mudah-mudah aku boleh jawab, ya Allah. Nah, tanyalah bab usul ke, fiqh ke, tasawuf ke, tanyalah yang boleh aku jawab. Saya pun dalam hati ni, ya Allah, ya Tuhan, kau mudah. Ni nak tanya Ustaz sikit lah. Rumah Negeri Sembilan ke? Negeri Sembilan. Dia pun sembang lepas baca Fatihah. Dia tanya Fatihah. Nak tanya Ustaz lah. Dah memandangkan rumah Ustaz orang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni berapa daerah Ustaz? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hati lah. Betul-betul susah kau bagi soalan ni kat aku. Dalam hati. Nah, saya jawablah 9. Dah Negeri Sembilan. Nah, dia tegur dia kata apa dengan saya? Ustaz ni lemah pengetahuan am ni, kata dia. Nah, manalah saya tahu tuan-tuan. Berapa daerah Negeri Sembilan? Berapa? Dia kata salah. Wallahualam lah. Ke tuan-tuan pun lebih kurang aku juga ni. Sudah dah lah. Nah, berapa daerah? Dia kata salah. Balik Ustaz, tolong buka laman web Negeri Sembilan. Nah, dia tegur saya. Okey Datuk, minta maaf Datuk. Gila. Dia cerita. Apa beza solat seorang dengan solat berjemaah? Dia sahabat-sahabat bagi tahu, kalau tauliah ni jangan tunjuk cerdik. Nah, jangan kata bawa keluar salatul jamaati afdalu min sedap dia bantai. Jangan tunjuk cerdik. Nah, tunjuk itulah Datuk. Kalau yang setahu saya, solat berjemaah ni besar ganjarannya. Antaranya Nabi SAW sebut 27. Jangan tunjuk berdasarkan hadis Nabi SAW. Apa tunggu dia balun kau lepas tu pula. Nah, itu saya pun jawab. Sembahyang berjemaah pahala banyak. Okey. Baik. Ustaz duduk ke mana? Kata duduk kat Ampang. Macam mana pula boleh ambil tauliah? Nah, tak adalah Datuk. Kadang-kadang kalau balik di kampung tu, balik di Tampin tu, kadang-kadang orang kampung, orang Karyah minta jemput. Jadi tak apalah Datuk, dah ada masa ni saya pun datang je lah untuk tunggu duka. Ya ke? Okeylah. Kalau macam tu nak tanya Ustaz pula lah yang seterusnya. Nak tanya Ustaz soalan yang berikutnya. Rumah Ustaz suku apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lagi suku apa?
Saya cakap, Datuk, suku-suku ni saya memang tak tahu. Yang penting jangan 3 suku je saya cakap. Nah, saya polo ya buruk lah. Nah, memang tak tahu. Oh, rumah saya mana ada cerita. Balik sudah tanya, dia pun tak tahu suku apa. Hawa betul. Nah, kan dia tahulah, pun dia tak tahu juga. Tuan-tuan yang rahmati Allah, tanya mak mertua saya baru tahulah. Nah, jadi nak gambarkan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, majlis ilmu memang banyak di tempat kita. Jadi tuan-tuan bagi nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mulia. Sahabat yang paling afdal, mati sebiji macam Rasulullah, meninggal usia 63. Asbabnya sama macam Rasulullah, sakit 2. Meninggalnya pada hari Isnin, berbeza dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, mulia juga tapi mati dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Meninggal dunia juga Sayyidina Uthman bin Affan. Itu yang tuan baca khutbah. Jasa dia lah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur bunyi. Lepas tu semayang sunat dulu. Lepas tu khatib naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Siapa bunyi buat tu? Mana ada zaman Nabi buat? Oh, tak boleh, Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Habis rosak kalau pegangnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak begitu. Sebab tu kena faham betul, bukan semua benda Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Kecuali benda yang dah memang terang-terang bertentangan, itu lain. Kenapa kita azan 2 kali? Itulah ijtihad Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan kata, zaman aku fitnah luar biasa. Ketika mana orang sedang melawangkan, mengalunkan azan yang pertama, berapa ramai lagi orang yang masih belum duduk di dalam majlis ilmu. Belum lagi duduk ketika mana khatib sudah membaca khutbah, duduk bersepah, ada yang jual beli, ada yang terkedik-kedik jalan. Maka Sayyidina Uthman bin Affan ijtihad, buat azan 2 kali, bagi satu masa sikit panjang untuk seru orang untuk datang dengan cepat. Ijtihad Sayyidina Uthman bin Affan banyak. Nah, kita baca Quran, kita resam Utsmani itu, Sayyidina Uthman bin Affan mati juga dibunuh. Daripada jauh busur panah, terlepas pandang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, busur panah itu masuk cucuk daripada belakang, mati, meninggal di situ dalam rumah. Cuma tuan-tuan janganlah imagine rumah macam itu, Ustaz. Lepas ke Ustaz busur panah tu, anak panah tu macam mana boleh masuk pula Ustaz? Rumah bukanlah macam kita dinding batu bagai. Nah, rumahnya pelepah tamar sahaja, jadi lepaslah masuk. Allah Ta'ala izinkan. Sayyidina Ali mati kena bunuh juga. Kena bunuh dengan siapa? Kena bunuh dengan Ibnu Muljim. Dia pakat dengan anak Muawiyah, Zaid bin Muawiyah. Nah, itu lagi bisa. Nah, waktu tengah solat, betul-betul dia tikam terus daripada belakang. Tapi bukan tikam 3 kali, bukan tikam 2 kali, tikam sekali, terus mati. Maka 3 sahabat yang besar mati dibunuh. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dialah yang mengiyakan, yang mempercayakan peristiwa Isra wal Mi'raj daripada Mekah Al-Mukarramah berjalan menuju ke Masjidil Aqsa. Malam tadilah, bukan malam ni, malam tadi. Sebab tu Isra Mi'raj berlaku 27 Rejab. Eja Rejab tu macam mana? Eja Rejab macam mana? R-E-J-A-B. Itu tak jadi sampai kiamat tak jumpa. Ra Jim Ba. Berlaku Isra wal Mi'raj berapa Rejab? 27 Rejab. Bab bulan ni sangat dhaif, ada khilaf daripada kalangan para ulama. Semua kata dalam bulan Rejab, kebanyakan jumhur. Tapi tarikh tu, ada kata 27, ada kata 19, ada kata bukan 19, ada kata 11 Rejab, tapi Rejab. Ada apa dengan Rejab tu? Ra tu apa? Jim tu apa? Ba tu apa? Tengok chemistry Allah Ta'ala buat. Ra Rejab 27 Rejab, Isra Mi'raj. Ra tu Rasulullah, Jim tu Jibril, Ba tu Burra. Berlaku 3 chemistry makhluk. Perjalanan Nabi SAW daripada Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa. 3 makhluk, manusia, malaikat, binatang tunggangan di dalam syurga Allah SWT. Maka sebab tu asal perkataan Rejab tu, Ra Jim Ba tu, Ra tu Rasulullah, Jim tu Jibril, Ba itu Burra. Sebab tu Isra perjalanan daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni mulia. Mula-mula Baitullah,
Nusuk umrah, nusuk haji kita buat di situ. Tak pergi Madinah pun sah kerja ibadah haji umrah kita. Kenapa kena pergi Madinah pula? Tak pernah lah orang pergi umrah, pergi haji. Nah, tiba-tiba saya tak nak pergi Madinah lah, saya ada kerja nak balik. Tak pernah. Macam mana pun akan singgah, walau tak 2 hari, 3 hari, 4 hari. Mesti singgah kerana ada jasad termulia, ada makam yang termulia, ada insan yang cukup-cukup dikasihi oleh Allah. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Al-Aqsa pula. Itu 3 ranking tu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Itu kata sahabat Nabi Salahuddin Al-Ayyubi. Dia kata apa? Siapa kuasai Palestin? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, siapa kuasai Jerusalem, siapa kuasai Masjidil Aqsa, dia kuasai dunia. Ini pesan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa kuasai sekarang? Tuan-tuan tak payah tahulah. Siapa dia kalau bukan Israel, laknatullah. Kata tengok. Nah, siapa kuasai Masjidil Aqsa? Salahuddin Al-Ayyubi semua dah. Siapa kuasai Jerusalem, siapa kuasai Baitul Maqdis, siapa kuasai Masjidil Aqsa, maka dia yang akan kuasai dunia. Bukan ramai pun Israel, berapa banyak je nak dibandingkan dengan umat Islam. Tetapi dikarenakan mereka utuh, kuat, maka mereka mampu untuk buat apa yang mereka katakan di dalam kitab-kitab mereka, untuk khianat, untuk memporak-perandakan umat Islam dan memecah belahkan umat Islam. Sebab tu pertama Isra, ingat Isra apa dia? Perjalanan. Bergerak, tapi bukanlah berjalan kaki. Tuan-tuan datang surau Abu Bakar As-Siddiq, ada naik kereta, ada jalan kaki, ada naik basikal, ada anak hantar. Bergerak. Kalau orang tanya besok Isra tu apa? Ingat, bergerak. Kalau susah nak ingat sangatlah Isra tu apa? Ingat, on the way. Mudah. Betul? Perkataan dalam hidup ustaz paling takut kalau ustaz tanya, bang kat mana? On the way. Aku paling serau betul keadaan tu. Nah, kadang-kadang on the way dalam toilet lagi, itu yang geram tu. Bang kat mana bang? Ustaz dalam pada on the way, ustaz on the way, tunggu jap. Ingat tu, on the way. Isra, perjalanan, bergerak. Mi'raj pula tangga, naik. Langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Naik atas lagi ada arash, naik atas lagi ada kursi, naik atas lagi ada Lauh Mahfuz, naik atas lagi ada Baitul Ma'mur, naik atas lagi satu tempat yang tertinggi, tidak ada melebihi lagi tempat tersebut, yang dinamakan Sidratul Muntaha. Disitulah satu-satu makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan biji mata Rasulullah untuk nampak zat Allah Subhanahu wa taala. Jibril pun tak pernah jumpa Allah taala. Nabi Allah Musa berapa kali minta request nak jumpa Allah taala di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Pecah habis gunung tersebut, tak mampu untuk pikul zat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi baginda Rasulullah dapat naik bersama dengan Buraq, tapi dengan Jibril, tapi mereka cukup sampai kepada satu tempat yang dinamakan, iaitulah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat malaikat tawaf. Nah, ulama sebut kalau dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Baitul Ma'mur tu setentang betul-betul dengan Baitullah tu. Kalau buat contohlah, batu lepaskan daripada Baitul Ma'mur tu betul-betul ngam-ngam jatuh atas Kaabah. Buat contohlah, jangan tuan-tuan fikir ada batu pula Ustaz. Tu aku nak mengamuk tu. Ustaz ada batu kat atas Ustaz. Tak ada lah, buat contoh gambaran. Kalau lepaskan batu tu ngam-ngam Baitul Ma'mur jatuh di atas Baitullah. Maka pada malam tersebut Nabi SAW dapat apa? Anugerah apa? Kurniaan apa? Paling terbesar, salat fardu 50 waktu sehari semalam. Tuan-tuan imagine lah, 50 waktu. Pernah kira tak? Tuan-tuan biasa dengar kan, Nabi mula-mula dapat solat berapa waktu? Berapa waktu? 50 kan? Biasa dengar kan? Pernah tak kira congak-congak? Kalau kata 50 waktu, kalau berapa minit kita kena semayang?
Pernah tak congak sajalah kira-kira balik dia, oh ustaz kata 50 waktu maknanya asal Nabi SAW difardukan 50 waktu semayang. Buat contoh lah ustaz, agak-agak pernah tak congak-congak lebih kurang? Berapa? Ustaz congak-congak lebih kurang lah setiap 30 minit satu waktu. Sebab satu hari satu malam 24 jam, betul tak? Kita letaklah 1 jam 1 waktu, baru dapat 24 waktu. Betul tak? Baru dapat 24 waktu, tak cukup lagi. Buat 30 minit lah. 30 minit pun baru berapa? 24 berapa? 48, ada baki lagi 2 waktu. Buat mudah-mudah contohlah, setiap 29 minit ataupun setiap 30 minit satu waktu kena solat. Tuan-tuan bayangkan, Surau Abu Bakar As-Siddiq, carta organisasi imam kena bubuh 80 orang, Bilal kena bubuh 135 orang. Dah setiap 30 minit azan. Baru tidur pukul 2 pagi, 2.30 kena bangkit semayang lagi. Contoh. Tapi mulianya Rasulullah SAW, asbab kemuliaan syafaat Nabi kita, minta kurang kepada Allah turun naik 9 kali. Nabi Allah Musa kata, wahai Muhammad, pergi naik balik, umat engkau takkan mampu kerana umat engkau halus-halus. Aku ni bangsa Qibti. Tahu Qibti? Tubuh besar lah. Orang Nabi Allah Musa ni tubuh besar. Sebab tu zaman yang paling moden, tak usah sembang, bukan zaman kita paling moden. Dia sebut zaman kita moden, zaman kita. Zaman paling moden tu zaman Nabi Allah Musa tu. Fir'aun tu paling moden. Sampai sekarang tak ada satu pakar arkeologi pun boleh tentukan macam mana piramid terbina. Backhoe mana ada masa tu? Ada backhoe masa tu? Mana ada? Kering ada? Macam mana boleh terbina? Duk sembang, oh zaman kita ni zaman moden, zaman bla bla bla. Iyalah, nisbah cakapan di masyarakat luar, okey lah. Tapi kalau orang mengaji, orang belajar, bukan zaman kita. Zaman kita lah zaman mundur. Zaman paling maju zaman Musa, Nabi Allah Musa dan juga Fir'aun. Turun naik 9 kali. Nabi Musa kata, engkau pergilah minta lagi Muhammad. Pergilah. Tanya, aku tahu. Nah, umat engkau takkan mampu. Aku punya kaum bangsa Qibti pun tubuh bapak besar, 5 waktu pun tak mampu. Jawab baginda Rasulullah SAW, istilah kita punya mulut dah, malu muka dah saya. Tak boleh dah, saya dah terlalu malu dah. Tapi Allah Ta'ala ada pesan dalam kitab cerita Kifayatul Mu'tal. Allah Ta'ala pesan kelebihan umat aku. Sebab tu sebaik-baik umat Nabi Muhammad, ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat. Allah Ta'ala sebut, umat aku kalau dia buat 5 waktu, ganjaran pahala dia sama macam dia buat 50 waktu. Subhanallah. Sama. Dia buat 5 waktu. Tapi tu kata, benda yang paling kita katakan ramai orang tinggal. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala, benda apa yang paling berat atas dunia? Cuba jawab sikit, surau Jumaat Abu Bakar. Benda paling berat atas dunia apa dia? Salat? Belum kan? Benda paling berat amanah, tanggungjawab. Kata Al-Imam Syafi'i, paling berat. Sembang boleh lah, pilih saya, pilih. Undi. Kalau jadi alhamdulillah. Kalau takut-takut tak jadi. Ni kata, di antara yang terawal masuk di dalam api neraka Allah, pemimpin yang zalim. Di antara penghuni di dalam syurga Allah yang terawal, pemimpin yang adil. Boleh tengok di dalam Tanzibul Atraf. Jangan main-main duduk dalam api neraka. Tuan-tuan kalau kat sini belum lagi biasa, kalau di sebelah-sebelah saya mengajar, saya sarankan kalau lepas isyak tak ada apa-apa, baca Al-Mulk ramai-ramai. Mungkin tuan-tuan baca ke, ustaz pun tak tahulah. Kalau tak baca, cuba kita buat 5 minit je lebih kurang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Jangan tinggal. Banyak hadis Nabi sebut, dijauhkan azab kubur, diringankan azab kubur, ditangguhkan azab kubur, akan jadi sebagai naungan yang pertama di alam barzakh. Banyak. Cuba ustaz tak nak cerita yang tu, nanti panjang lebar. Cuma surah Al-Mulk kalau boleh baca lepas isyak, kalau boleh
Tak ada apa-apa halangan. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Nah, bismillah. Baca dulu. Buat dah. Kalau belum boleh. Kalau belum buat, kalau dah buat, alhamdulillah. Nah, kalau mula-mula seminggu sekali pun tak apa. Macam Yasin. Tapi Yasin lama sikit, 20 minit, 15 minit. Al-Mulk tak sampai 5 minit. Ayat yang ke-7. Surah Tabaraka. Sebilangan sebut surah Tabaraka, yang betulnya surah Al-Mulk. Tak apalah surah Tabaraka ke surah Al-Mulk. Ayat yang ke-7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Kita cuba. Nah, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghais kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala kata, aku campakkan manusia di dalam api neraka Allah. Allah Taala gunakan perkataan syahiqau. Guna campak dalam api neraka. Tuan-tuan kalau kata campak tu, tuan-tuan bayang macam mana? Campak. Waktu Ustaz mengaji dulu lah. Nah, dulu belajar dulu, tafsir jalan lain dulu, di pondok dulu tu, di Kelantan dulu lah. Tok guru sebut tohok. Ada orang Kelantan sini? Tak ada? Ada? Semua ini 9. Tohok. Nah, tohok tahu tohok? Tok guru buat misal, tuan-tuan nak buang sampah. Contoh, kita semua kawasan kampung. Tak ada buang sampah depan rumah. That's mean lori tak sampai. Kita naik motor ataupun naik basikal sampai dekat rumah sampah. Rumah sampah, tong sampah besar tu, macam mana tuan-tuan buang sampah? Ada tak tuan-tuan buang sampah-sampah? Alah, duduk elok-elok, sampah Allah. Ada? Tak ada. Campak je. Kau terburai dalam tu ke? Kau pecah ke? Apa benda peduli apa kita? Muka sampah. Tok guru buat misal, sebegitulah Allah Ta'ala campak penghuni di dalam api neraka Allah. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa yatafur. Orang nak masuk penjara pun elok-elok. Ustaz Allah Ta'ala bagi kekuatan lebih kurang dalam setahun ke 2 tahun yang lalu, 11 hari bulan 11 2021, Ustaz dapat jemputan. Allah Ta'ala bagi kelebihan. Setelah 2021 dah okey sikit-sikit COVID masa tu. Dah ada renggang-renggang masa tu dah. 11, ingat lagi, 11 hari bulan 11 2021. Katanya sekarang pengarah dah tukar. Dulu Tuan Andri, pengarah Jabatan Penjara Kajang. Timbalan Puan Mawardi. Ustaz diizinkan oleh Allah untuk masuk dalam penjara Kajang 11 bulan 11. Tapi bukan banduan, jangan salah faham dulu. Nah, jemputan penceramah lah. Jumpa dengan 3,000 orang banduan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala betul-betul nampakkan Ustaz betapa susah dia duduk dalam sana. Jumpa semua. Dia bawa pada Ustaz sel 21, sel nombor 2, pintu pagar dia. Adalah Ustaz rasa tinggi siling kita ni. Dia bawa mana laluan Mona Fendi dia tunjuk. Sini lah Ustaz. Dia nak masuk penjara Kajang tu, laluan laki dengan perempuan sama. Lepas dah masuk 3 pintu pagar tu, perempuan kanan, laki kiri. Bagi perempuan kanan, laki kiri. Dia bawa lah Ustaz, kata bawa perempuan. Tapi dia tunjuk lah. Ni lah Ustaz dulu. Dia terangkan semua. Laluan Mona Fendi, lama-lama dulu nampak duk munda mandi. Tapi tengok dalam sel dia ada lagi. Nah, tapi keluar munda mandi. Tak tahu lah macam mana. Masuk tuan-tuan. Masuk dalam penjara Kajang. Nak katakan dengan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, Allah Ta'ala tunjukkan pada kita kadang-kadang yang duduk dalam tu lebih baik daripada kita. Baca Qurannya, semayangnya, subhanallah. Ada yang mukanya suci, betul-betul kita boleh tengok. Nak gambarkan dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, bila sebut Isra wal Mi'raj ni tuan-tuan, apa pun jangan tinggal kefarduan solat 5 waktu sehari semalam. Nabi sebut dah, Nabi ajarkan 3 step. 0 hingga 6 tahun ajarkan anak kamu, didik anak kamu. Ataupun tuan-tuan yang ada depan Ustaz ni, pangkat atuk-atuk, didik cucu. 0 hingga 6 tahun seperti seorang sultan ataupun kita katakan pemerintah. Agung lah. Kalau kita panggil apa Negeri Sembilan, dia panggil apa Menteri Besar ke? Mudah sebut gitulah. 0 hingga 6 tahun. Didik macam sultan.
Maksudnya didik macam sultan apa? Apa yang dia nak, cuba tunaikan. Okey, kadang-kadang letih, dia nak balik naik kita, nak dukung lah, nak main kuda-kuda. Kadang-kadang nak mainan tu selagi mana benda tak membawa kepada bazir, kita rasa nak beli, layan dia, kata Nabi, macam sultan. Sultan kalau nak ada tak dia tak dapat. Sultan. Nah, katalah sultan mana, menteri besar apa, kalau Negeri Sembilan ni dia panggil apa? Sultan juga ke? Yang tuan. Yang tuan. Dia kata, saya naklah kawasan Lengging ni seronok pula. Tolong robohkan semua-semua tu. Dia nak. Siapa boleh cakap? Oh, tak boleh lah tuanku. Saya nak. Siapa boleh halang? Sultan Selangor. Contoh, dia nak, dia kata, saya sukalah tengok Ampang ni, tolong robohkan semua, saya nak. Siapa boleh halang? Macam itulah Nabi buat misal, anak kita, cucu kita kosong hingga 6 tahun. Dia nak apa? Cuba bagi. Dia nak apa? Cuba layan. Kecuali benda bertentangan syarak lah. Janganlah layan juga. Umur anak 5 tahun, rokok dan ngiri sebatang berat benar lah tu. Ustaz kata layan macam sultan kena bagi juga. Itu bengong namanya. Nah, benda yang bertentangan syarak tu janganlah. Tapi Nabi ajar kosong hingga 6. Tapi naik 7 hingga 12 tahun. Nabi kata didik macam hamba saya. Ni banyak kita tak ikut. 7 hingga 12 tahun. Ustaz nak cerita pasal solat, Ustaz tak mau cerita langit pertama jumpa Nabi Allah Adam, dapat antuk-antuk kepala. Itu tuan-tuan dah dengar dah. Ni Ustaz nak bawa lain daripada lain biar tuan-tuan faham. 7 hingga 12 tahun tu Nabi kata, didik anak kamu seperti hamba saya. Hamba saya tak ada zaman kita ni Ustaz. Tak faham lah macam mana Ustaz cakap. Cuba sebut benda yang dekat dengan kita. Okey, Ustaz sebut macam orang ada orang gaji. Tapi beza, orang gaji dan saya beza. Tapi nak mudah faham. Hamba saya pecah 3, hamba abdi, hamba saya, hamba mukatab, hamba abad. Banyak kalau mengaji dalam kitab fiqh. Dalam I'anatul Talibin ada sebut, dalam Matla'ul Badrin banyak, tak mau cerita lah tu. Tapi orang gaji dia lain. Hamba saya kita tak bayar gaji pada dia. Nah, tapi kalau orang gaji kita bayar, hamba saya tak ada. Contoh. Tapi kalau orang gaji macam mana kita suruh? Tolong mop sekejap. Tolong basuh baju. Lepas tu tolong sapu dekat depan tu. Lepas tu tolong masak. 7 hingga 12 tahun. Anak-anak kita jangan lepaskan dia daripada gugurkan solat. Nabi bagi jaminan 7 hingga 10 tahun anak kita boleh jaga 5 waktu. Baik laki baik perempuan. Ni usia dia. Murru auladakum, Nabi sebut. Nabi sebut di dalam hadis dalam kitab Tazibul Atraf. Jaminan daripada Nabi. Gazet ataupun kita panggil warta lah kalau bahasa kita. Tak boleh orang nak ganggu dah. Budak ni kalau 7 hingga 10 tahun, parents dia, penjaga dia, didik 5 waktu dia semayang. Dia jauh macam mana tersasar. Dia belajar hebat, further study, Bristol ke UK ke Canada ke, culture shock ke, terkejutan budaya ke, tapi tarbiyah 7 hingga 10 tahun, bahkan 7 hingga 12 tahun kita didik macam hamba saya. Maka Nabi sebut dalam hadis, budak ni macam mana jauh pun dia akan patah balik dalam rumah Allah. Dia akan datang balik. Tapi make sure tarbiyah tu 7 hingga 10 tahun. Tadi abang kata abang nak main kan, abang tengok tak semayang asal lagi, kejap lagi lah abang, kejap lagi lah abang. Abang nak solat baru keluar. Jangan main-main. 7 hingga 10, alah abang ni pun, rumah kata. Ataupun suami katalah, awak ni yang biarlah budak tu. Pagi dah sekolah rendah dah, petang dah sekolah kafar, menengah sekolah agama. Awak sibuk nak suruh anak tu solat. Besok budak tu pandailah dah besar, kena tipu daya iblis laknatullah. 7 hingga 10 jangan bagi muka. Solat. Ustaz cerita solat. Bahkan Nabi SAW sebut boleh rotan, tetapi rotan daripada lutut ke bawah. Bukan rotan. Dia di dalam kitab fiqh sebut nak rotan anak lutut ke bawah. Lepas tu tuan-tuan nak rotan tu tak boleh lebih daripada tuan-tuan je bau. Nah, mana hanger anak.
angkat macam ni. Tak boleh. Dia kalau orang libas macam ni, sedap dah dibantai. Tak boleh. Sebab tu kalau hukum orang macam penjaga kan, penjaga kajang kan, nah, dia lebih, tak apa, 360 dia gini, pusing, sak bagi, berkicap. Nah, tapi dalam syarak tak boleh. Dalam syarak rotan tu tak boleh angkat lebih daripada bau. Sedap tak nak pukul orang? Tak sedap. 1, 2, 3. Sakit tak? Tak sakit. Tapi kalau macam ni, letak batang sini, bantai kiri, pusing kanan, zuk bagi. Nah, tapi dalam Islam tak boleh. Itu lebihnya. Nah, nak rotan, anak, abah dah kata dah, abang nak pergi nak pergi main. Umur anak 8 tahun, darjah 2 contoh. Tak solat, main sini, tangan. Tapi kena tahulah, bawah daripada lutut, dan kita nak rotan tu tak boleh lebih daripada atas ni. Main sini tangan, main sini tangan, main sini kaki. Pak, bantai kat situ sikit. 7 ke 10. Jangan bagi dia muka tentang solat. Biarlah bang, abang ni teruk sangat, budak tu letih dah balik petang-petang dah. Asal tu saya tahu dia tak sempat semayang dekat sekolah. Biarlah bang, dah besar besok retilah dia. Talbis iblis, tipu daya iblis lah. Jangan 7 hingga 10 tahun lanyak dia cukup-cukup. Lanyak tu bukan pukul, lanyak solat. Nak main apa sekarang tu? Ketak apa benda binatang tu? Menyampah pula aku dengar lah. Apa? Tukak apa? Tolak apa? Lat, macam biasa. Lato. Tang bola. Ada abah nak beli tu lah, bah, contoh. Ada nak main-main lah. Contoh lah kan. Tapi abah nak solat. Abah bawa solat tak ada main-main. Nak ikut, nak tengok stadium ke, nak pergi sana ke, dinosaur ke, cuti ke apa ke. Abah 7 hingga 10 tahun, minta maaf. Sebilangan ulama sebut 7 hingga 12. Bawa datang ni, macam tuan-tuan bawa ni, sepenuh. Cuba kena kontrol sikit lah. Jangan bagi bising sangat. Kadang-kadang penyampaian tu susah nak sampai, tapi bawa. Seorang ulama Turki dia sebut apa? Biar budak-budak berlari dalam masjid ataupun surau. Jangan budak-budak lari daripada masjid dan surau. Dia sebut, biar budak-budak lari dalam surau. Tapi kontrol lah juga. Janganlah sampai tak kontrol. Tapi jangan budak-budak lari daripada masjid ataupun surau. Kalau kita lah di surau ni, biar budak-budak main dalam surau, biar budak-budak lari dalam surau. Tapi jangan budak-budak lari daripada surau. Itu seorang ulama Turki dia sebut. Itu bukan hadis. Tapi dia sebut kata-kata hikmah. Bawa anak-anak yang kita tengok ada potensi. Boleh kita katakan, boleh bawa ni, insya-Allah boleh bawa ni. Abang janji darjah 2, darjah 3. Ataupun darjah 5 lah. Abang janji duduk elok-elok, boleh. Kadang-kadang budak biasa lah, Allahu Akbar, semayang belah kita. Tengok kanan. Budak tengok kiri. Orang buka sliding door pun dia selamba je pusing belakang. Budak tak apa. Kadang-kadang imam rukuk dia berlari pula. Budak darjah 5 tak apa. Kan? Budak-budak baru nak jinak-jinak berlari, tak ada masalah. Betul? Yang masalahnya kalau dah 50 tahun tu berlari tu pelik tu. Ji apa pasal Ji? Nak jugalah ustaz berlari. Tak lama lagi malam ni sakaratul maut dah tu jemaah. Nak buat contoh. Jadi 7 hingga 10 fasa kedua. Tadi didik macam sultan, didik macam pemerintah, didik macam tuanku, didik macam agung. Apa dia nak cuba sampaikan, kecuali benda yang bertentangan dengan syarak. 2, apabila dia naik 7 hingga 10 tahun, jangan bagi muka tentang solat. Maksud Ustaz, jangan bagi muka, jangan tak apalah, abah dah lambat lah, abah peduli apa abah lambat? Bas dah tunggu dah, siapa suruh abah lambat? Abah nak sembahyang subuh, abah tak kira lambat-lambat lah kau. Jadi abah tak lah, kau kena denda ke nak buat macam mana? Subuh kenapa? Boleh jaga macam ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sukses daripada Nabi SAW, naik kepada 13 tahun dan ke atas. Didikan Rasulullah SAW sebut, jadikan anak kamu taulan. Bukan taulan ni boleh kurang hajar dah. Nabi nak sampaikan taulan tu, ulama sebut yakni dia boleh sembang dengan kita.
Bah, tadi kat sekolah, kawan kena tangkap, isap rokok, Nah, lepas tu tak tahulah, dia bawa benda macam ni. Dia boleh cerita, share dengan kita. Maka kata Nabi SAW, didikan itu berjaya. Sebab tu Isra' wal Mi'raj dapat kefarduannya apa dia? Hadiah paling besar? Solat pula. Sebab solat tu bukan wahyu. Mandi wajib, nikah, kahwin, rujuk, khuluk, fasah, jual beli, sewa, pinjaman, semua wahyu. Semua wahyu. That's mean Jibril alaihissalam sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu amalan tak ada kena mengenai Jibril lah bang. Kalau bahasa nak bagi abang lagi mudah nampak lah bang, Jibril ni sikit habuk tak tahu apa benda Allah Ta'ala nak bagi. Mudah sebut gitulah. Tak tahu langsung. Sampaikan baginda Rasulullah SAW, ajak Jibril alaihissalam, kata cukup sampai sini je aku mampu dah. Tak boleh naik-naik lagi dah. Betul kalau kita mengaji, kalau dalam dulu geografi dulu, angkasawan pertama siapa? Neil Armstrong ke apa? Lebih kurang gitulah. Tak apalah, itu sejarah. Nah, tapi yang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bukan semua sejarah boleh percaya. Dulu zaman ustaz dia kata manusia berasal daripada orang hutan. Tak ke kurang ajar nama dia tu. Habis Nabi Adam daripada hutan ke? Nah, dia kata gen, darah, apa sistem apa dia panggil? Apa ustaz lupa dah lah apa. Teori Edwin apa dah? Ustaz pun tak ingat dah lah. Dulu belajar, cikgu pun mengajar, kita semua berasal daripada orang hutan. Mabuk ketum sungguh lah. Walaqad karramna bani Adam, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Aku muliakan anak cucu cicit Nabi Adam. Macam mana jadi daripada orang hutan? Tak ada lah tu. Atau kata kadang-kadang kena, bukan kadang-kadang, sebenarnya memang kena ada Quran. Tapi dah orang gubal nak buat macam mana? Nah, apakah berasal, siapakah, macam manakah kita berasal daripada, manusia berasal daripada apa? A daripada ikan, B daripada sekian-sekian, C. Kalau bulatkan C orang hutan tu betul tu. Nah, sedangkan bukan. Jadi bukan semua sejarah itu benar. Nah, Portugis datang, komunis datang, British datang, oh kita nak ambil rempah ratus. Pembohongnya. Itu nombor 6, nombor 7, nombor 8. Sebenarnya dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Dia nak murtadkan kita semua orang Islam saat itu. Saya 3 bulan lepas dapat jemputan istana di Reklam. Betul-betul jumpa dengan tuanku. Ada lagi kena sebut. Nah, dia minta sebut apa? Nama-nama lah, Bijaya lah, apalah. Nah, memang nama-nama orang istana lah. Sembang, lepas habis daripada tu sembang. Nah, kita sebut lah. Kenapa satu-satu negara yang susah dia nak murtadkan, tanah Jawi kita panggil ni. Kita bukan panggil Malaysia, dulu panggil tanah Jawi. Brunei, Indonesia, mana lagi? Thailand. Susah nak murtadkan kerana ulama dan umara berganding bahu. Ulama dan umara berganding bahu. Sebab tu tujuan British datang, glory lah, gospel lah, apa benda lah semua tu dulu tu. Iya betul. Tetapi tujuan utamanya untuk sebarkan dakwah Kristian, untuk sebarkan dakwah selain daripada agama Islam. Tapi tak boleh. Kerana ulama, orang alim dan umara, pemimpin bergerak. Sebab tu merdeka tu mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Ni kita selit sikit ni. Tu ustaz kata ceramah ustaz ni habis-habis pukul 11 ni tuan-tuan. Merdeka tu asal mana perkataan? Tuan-tuan sebut merdeka, M-E-R. Jangan, dulu tak pakai tulisan ni. Semua Jawi sebab panggil tanah Jawi. Merdeka. Siapa yang letak tarikh 31 Ogos tu? Tuanku Abdul Rahman? Bukan. Tuanku Abdul Rahman orang tengah yang pergi deal dengan British tu. Yang letak 31 Ogos tu nama seorang ulama, Al-Alim Asy'ad Abdullah Fahim. Tu masjid kat Pening tu, Syekh Abdullah Fahim tu. Dia pakar ilmu falak. Duduk pada zaman tersebut, mana ada Kompas, Jabatan Agama.
nak tahu masjid ni menghadap mana, ilmu falak dia guna. Bila raya, bila puasa, orang rujuk almarhum Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim. Kalau ada orang Pening sini ataupun tuan-tuan pergi makan angin, pergi ziarah, solat i'tikaf ke, solat wuduk ke, solat 2 rakaat Masjid Abdullah Fahim Kepala Batas. Itu ulama yang tetapkan 31 Ogos 57 merdeka. Kata Syekh Abdullah Fahim, kalau negara kita 31 Ogos 57 merdeka, insya-Allah negara kita tak akan dijajah sampai bila-bila. Nah, siapa yang baca doa tu? Tu mufti tu. Mufti Negeri Sembilan tu, mufti apa? Al-Linggi tu. Syekh Muhammad Al-Linggi tu yang baca doa. Lepas tu ulama dan umara bergerak. Lepas tu dia tak boleh nak murtadkan kita. Merdeka tu. Tuan-tuan agak-agak sambut merdeka, tak tahu apa merdeka. Tanggal 3, okey tak apalah, tu itu lagu. Asal merdeka tu mana? Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif, merdeka, betul? Mim tu mengikut, Ra tu Rasul. Lepas huruf Ra, huruf apa? Merde, Dal. Dal tu Dan. Lepas huruf Dal, huruf apa? Merdeka. Dal, lepas tu Ya. Ya tu yakin. Lepas huruf Ya, huruf apa? Merde. Huruf Kaf. Kaf tu kepada. Lepas huruf merdeka. Lepas huruf Kaf, huruf apa? Alif. Allah. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itu asal perkataan merdeka. Kita merdeka. Merdeka tak tahu apa benda. Asal perkataan ulama terbitkan merdeka, Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala pelihara tanah Jawi. Asalnya ulama dan umara. Kenapa? Adanya kekuatan kita di antara pemimpin dan ulama. Sama macam kita sekarang ni tuan-tuan. Berapa ramai hari ni orang tinggalkan sembahyang. Itu kata Al-Imam Syafi'i, benda yang paling berat adalah amanah, tanggungjawab. Benda yang paling tajam, apa dia tajam? Pisau, tajam juga, tapi lidah tak bertulang. Tetapi benda yang paling ringan atas dunia, apa benda tuan-tuan? Benda paling ringan, paling mudah, kertas, kapas, ia juga. Tapi benda paling ringan, tinggalkan solat, paling ringan. Mana ada susah tinggal solat? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak sembahyang pun tak ada apa-apa. Kotlah kalau duduk zaman Nabi Musa, bertukar dah muka kita. Bang, kenapa hidung lain macam-macam? Lain macam tu bang, babi. Subuh lupa tadi, patutlah mu hidung jadi babi. Zaman kita, umat Nabi Muhammad tak. Kaum Nabi Allah Musa bertukar. Benda paling mudah, tinggalkan semayang. Betul lah kata Imam Syafi'i. Cuba tanya kaum ibu-ibu orang perempuan. Kalau kata hari ni 5 Ramadan, ibu-ibu orang perempuan datang period, cuba tanya dia, kalau dia kerja pejabat, kerja ofis, susah ke senang dia nak makan dekat ofis sedangkan dia tak puasa? Susah ustaz, nyorok-nyorok makan. Kadang-kadang kawan cuit, jomlah makan dalam kereta, tak ada orang nampak. Kawan sebelah pula, kereta kau akuarium, semua nampak, tak boleh, kena tinted. Nah, kereta akuarium kan toy. Nah, tak ada tinted. Oh iya, tak iya juga. Susah tinggal semayang. Saya mengajar jemaah muslimat di Kajang, Bukit Dukung, Sungai Sekamat. Saya mengajar ke situ tuan-tuan. Kadang-kadang kaum-kaum muslimat tu kata, ustaz, boleh tak ustaz, kalaulah kami ni datang period, datang uzur, katalah waktu tu 5 Ramadan ustaz, boleh tak kami puasa je ustaz? Tak apalah, tak dapat pahala pun ustaz. Sebab apa? Kadang-kadang ustaz, kalau datang period, kami tak makan tu lagi penat daripada puasa sebenarnya. Nampak? Orang perempuan sebenarnya boleh makan, tapi nak makan Allah kena nyorok-nyorok. Makan pula dalam surau pula, lagi kantoi. Pergi masak lemak cilapi lah, makan dalam surau, lagi kantoi orang bau. Nah, boleh tahu, tapi tinggalkan semayang. Sebab itu maksiat yang paling besar, kata Nabi SAW, orang tinggalkan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Tuan Andri pun panggil saya masuk pengarah penjara Kajang. Tuan Mawardi pun panggil. Sembang. Tuan, ustaz nak tanya sikit lah. Boleh ustaz. Sambil sembang lah, gelak-gelak.
kes apa paling banyak dalam penjara Kajang ni tuan? Ustaz rasalah Ustaz, paling banyak lah Ustaz, 95% semua dadah lah Ustaz. Ni pengarah ada Tuan Andri, dadah Ustaz. Dia merompak, dia kena ambil dadah dulu, dia samun, dia ada dadah tu baru kuat, baru dia berani. Dia nak bunuh orang, 95% kes bunuh, kes samun, kes apa, semua tu puncanya adalah permulaannya dadah dulu. Sebab tu musuh nombor satu negara dadah. Betul, pak, timbalan celah. Tak adalah Ustaz, saya tak berfikiran begitu. Saya tak nampak dadah musuh nombor satu. Habis tuan nampak apa? Saya kata rasuah nombor satu. Macam mana dadah boleh lepas Ustaz? Negara kita bukan proses dadah. Negara kita habis-habis pun ketum je boleh tahan juga timbalan ni kata. Nah, habis-habis ketum je Ustaz. Ekstasi, metafetamin, syabu, kuda, ais, datang mana? Datang mana Ustaz? Dia cerita lah. Tu Ustaz, kita tak mau tahu anggota mana ke jabat, itu kita tak ada bukti. Nah, tapi macam mana boleh lepas Ustaz? Jadi sebenarnya Ustaz, musuh nombor satu negara kita rasuah Ustaz. Ustaz pun kata dua-dua betul. Dua-dua betul. Musuh nombor satu negara kita pun dadah, musuh nombor satu negara kita pun rasuah, betul. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh bagi kita yang sebenar, musuh utamanya adalah orang yang tinggalkan solat 5 waktu sehari semalam. Kerana berpunca tinggal solatlah dia boleh edah dadah, tinggal solatlah dia boleh isyak dadah, tinggal solatlah dia boleh rasuah, tinggal solatlah dia boleh berzina. Bermula daripada tinggal solat. Saya pun masuk, 4 orang warden sebelah saya, 4 orang kiri sebelah warden, masuk dalam. Saya diberikan masa 30 minit, semua tak boleh bawa kunci saya, telefon saya, semua tak boleh bawa. Jubah macam ni, masuk cerita, tergerak hati nak tanya. Ustaz nak tanyalah sahabat-sahabat yang ada depan Ustaz ni, 3,000 orang. Oi, masuk tuan-tuan, sungguh Ustaz kata seram ni. Tengok dia orang pun tetu sini, seram tuan-tuan. Nah, betul lah macam mana kita tengok. Dia tengok muka Ustaz pula, ya Allah, tak berkelip-kelip pula abang ni, tak keluar lah aku jawabnya dalam hati lah. Nah, dia tengok tu serius, dia tenung. Ustaz nak tanyalah 3,000 depan Ustaz ni. Apa tuan-tuan? Jara Kajang boleh masuk 3,000 orang. Masa Ustaz pergi 2021 tu, tuan-tuan tahu berapa orang? Tuan-tuan tahu penghuni berapa? 7,300 penghuni. Kapasiti satu masa 3,000 ya. Tapi 7,000 orang ada. Ustaz pun sembang, ya abang, last nak balik tu. Ada yang tanya Ustaz soalan, ada yang Ustaz tanya. Sebab pegawai beritahu lah, Ustaz buatlah apa benda pun. Ustaz nak tanya dia, ke nak panggil individu, ke nak sembang, ke itu, ke gerbak-gerbuk, ke ikut Ustaz lah. Kami berikan keizinan. Ustaz pun tanyalah ramai-ramai. Nak test, nak kuatkan, nak kata test tu tidaklah, nak bagi faham kejap betul-betul dalam kepala otak Ustaz ni. Betul ke orang tinggal semayang ni punca segala maksiat? Nabi sebut tu kita percaya. Kadang-kadang benda tu nak nampak. Aduh, alah, tak semayang aku dengan Tuhan. Memang kau dengan Tuhan, daripada itulah banyak silap. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Orang jaga salat, Allah Ta'ala pelihara. Tapi orang salat pun masuk dalam api neraka. Betul? Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim, neraka wil masuk juga. Tu tapi kena belajarlah apa-apa tu, itu nantilah sesi akan datang. Ustaz pun tanya, Ustaz tanya, siapa dia depan Ustaz ni? Ustaz tak mau tahulah apa yang dia buat, apa yang sahabat-sahabat buat. Tapi Ustaz nak tanya, di saat tuan-tuan ditangkap, di saat tuan-tuan buat sesuatu benda yang terlarang, tolong angkat tangan sekiranya ada di hadapan Ustaz 3,000 orang ni kena tangkap polis ke, kena tangkap, ikutlah
sabit ke, kena buat maksiat, ustaz tak mau tahu. Tapi sebab apa boleh termasuk dalam penjara ni? Itu yang sekarang ustaz nak tanya. Siapa dia waktu duk buat benda-benda tak elok tu, subuh dia solat, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia jaga 5 waktu. Kalau adalah tolong angkat tangan. Masa diisak dadah, edar dadah, rogol orang, zina orang, bunuh orang, sabun. Semayang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, buat, tapi terbuat juga benda sebegitu rupa. Tolong angkat tangan. Siapa yang semayang 5 waktu, tapi dalam pada masa yang sama, dia buat benda-benda yang sampai mengizinkan dia masuk dalam api neraka Allah. Sampai dia masukkan di dalam penjara ni. Tuan-tuan bayangkan 3,000 orang, tak ada seorang pun angkat tangan. Maknanya betul lah bermudah-mudah tinggalkan solat. Tak ada seorang pun angkat tangan. Tak ada kata, Ustaz, saya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dulu Ustaz. Masa saya isak pun saya semayang Ustaz. Tak ada lagi. Nah, masa saya dulu Ustaz samun bank Ustaz, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak saya tak tinggal Ustaz. Tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepada kita ni 50 waktu ni tuan-tuan, benda besar jadi 5. Poin yang Ustaz nak sampaikan yang pertama, lelaki jangan tinggal solat berjemaah. Tolong jangan tinggal. Tak boleh semayang di surau. Lelaki kena masjid surau. Perempuan tak apa, kalau suami ajak, tak ada benda yang fitnah, tak ada benda yang takut, tak ada masalah. Orang perempuan mulia disebabkan 2 akhlak. Nabi sebut dalam hadis, orang lelaki hina dan keji disebabkan 2 akhlak. Akhlak yang sama. Nabi kata mahkota bagi orang perempuan dalam hadis. Ada 2 sifat, ada 2 akhlak ni mahkota. Orang panggil apa orang perempuan tu? Apa princess apa? Duduk atas, kalau puteri-puteri orang-orang kaya-kaya hebat-hebat tu apa atas ni, atas kepala tu? Apa? Apa? Crown tiang. Crown tu. Mahkota bagi orang perempuan. Pertama, perasaan malu. Kedua, perasaan takut. Mulia bagi orang perempuan kalau ada 2 perasaan ni. Tapi hari ni tak ada dah. Tuan-tuan pergi bandar-bandar tengok hari ni perempuan pakai tudung hisap vape. Apa ramai? Minta maaf lah kalau Ustaz tegur. Apa ramai? Pakai tudung hisap vape. Kita dulu yang lelaki ni nak hisap rokok pun, ya Allah, sampai dalam longkang kita masuk. Nampak orang buang rokok, tengok line clear kiri kanan, okey, tak ada. Kawan bapak aku tak ada, okey, ambil, masuk dalam longkang, okey, dah campak. Nah, punya takut. Ustaz cerita siapa tu? Akulah tu, aku cerita tu. Nah, takut. Tengok takut kawan bapak kita nampak ke apa ke. Hari ni pergi kedai tom yam, kedai mamak, selama je pakai jilbab, pakai tudung. Tak ada dah perasaan takut dan malu bagi orang perempuan. Ada perasaan takut dan malu bagi orang perempuan, kata Nabi SAW pada peristiwa Isra wal Mi'raj, kemuliaan bagi wanita. Takut bertempat. Jomlah kita ni malam ni ada ni. Dengar kata tu ada semalam akak tu kena ragut. Nanti dulu anak tanya suami dulu. Nanti kalau ada anak teman kakak tak beranilah malam-malam. Bertakut tu betul pada tempat dia. Mulia bagi perempuan. Yang kedua, malu. Nak bercakap, nak gelak, buat-buat. Malu. Ini mana ada malu dah. Kadang kita duduk seorang-seorang kan. Kat Facebook tu kita main telefon. Buka Facebook kadang. Naik iklan apa? FB ads tu. Naik iklan. Perempuan, abang punya kecil, abang nak besar lagi. Perempuan iklan. Astaga, aku cepat-cepat slow, mampus bini aku dengar orang tu. Cepat-cepat tekan tepi dia. Slow. Tak malu ni. Abang punya besar ni je, abang nak bergedabak hak, makanlah ubat ni sapu je. Bengong sungguh lah. Tak ada dah ini. Betul lah Nabi SAW sebut kemuliaan bagi orang wanita. Ada malu, kena pada tempat dia. Ada takut, kena pada tempat dia. Malu lah. Orang ajak, kak, dia dah wakil dah kat saya kak. Dia jemput semua AJK Surau. Dia jemput semua. Malu lah. Betul ke ni? Iya, dia jemput. Kalau macam tu kita pergi sama-sama lah. Kak segan ni kalau tak ada orang. Okey kak, kita pergi sama. Cantik. Dia ada benda macam tu.
tapi cukup-cukup hina kalau ada pada lelaki. Malam ni ceramah Ustaz Nazri ni datang dari Lampang tu, jauh tu. Nah, malam ni ceramah perdana tau. Kalau boleh lah abang jom sama-sama. Takutlah Ustaz nak pergi surau tu, jalan gelap, aku tumbuk kejap lagi kak. Nah, malu, benda tu jadi hina bagi orang lelaki. Nah, apa benda bang ni? Oh, tak biasa, takut. Nah, tak apalah, abang pergilah. Buruk akhlak. Yang kedua sama juga. Malam ni kita nak buat baca Yasin terutama kepada anak-anak kita yang nak SPM tak lama lagi. Jemputlah pada semua, kita ramai-ramai imarahkan surau Abu Bakar As-Siddiq di Taman Senangin kita ni. Jawab dia sebelah. Malulah nak pergi, tak berapa kenal dengan imam, aku tampar je lagi kan. Tahu, jangan ada malu dengan takut tu, kena ada juga pada orang lelaki. Jangan tak malu langsung, tapi bila semua benda nak malu, semua benda nak takut, ada tempat-tempat kena. Orang tak ajak, betul ke bang? Tak, dia dah wakil dah kita lah. Semua jemaah tu semua pergi tahlil rumah dia. Okey. Ini datang majlis ilmu takut. Orang buat baca Yasin segan. Saya bukan orang surau. La ilaha illallah. Siapa dia kata kita orang surau? Kadang-kadang ada orang cop. Kita. Oh, tak apalah, saya bukan orang surau. Nah, datanglah sekali. Dia ingat asal pakai kopiah orang surau. Semua daripada kalangan kita. Sebab itu kata Nabi SAW, di dalam aku naik peristiwa yang terbesar, ramai daripada kalangan umatku masuk dalam api neraka Allah kerana dua benda berlubang. Jangan main-main. Dua benda berlubang. Paling banyak daripada kalangan umat aku. Aku naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Aku naik belaka. Tapi paling ramai, Ustaz tak mau cerita lah langit pertama, langit kedua lah, tarik lidah lah, kerak tu tak dengar lah. Dua benda berlubang kata Nabi, baik laki baik perempuan. Walaupun lelaki perempuan tu memang ramai, nisbah memang perempuan ramai dalam dunia. Macam kita lah, masyarakat dekat Malaysia ni ramai orang apa? Orang Melayu. Dalam penjara pun ramai orang Melayu juga. Nah, memang mana-mana pergi ramai, nisbah banyak. Memang dia lah yang banyak. Nisbah atas dunia, perempuan ke lelaki ramai, perempuan lah. Asbab tu lah masuk dalam api neraka. Tapi perempuan juga di antara yang terawal masuk dalam syurga. Jangan main-main. 4 orang bidadari Nabi sebut dalam kitab I'anatul Talibin, dia tak boleh lawan siapa-siapa. Bidadari sama ada di dunia maupun bidadari di negeri akhirat besok. Takkan ada orang boleh lawan. 4 orang wanita, keempat-empat kepalanya Siti. Yang pertama Siti Maryam alaihissalam, mak Nabi Allah Isa alaihissalam, is the number 1. Wanita paling mulia, tidak punya suami, diperintahkan oleh Allah SWT kepada Jibril alaihissalam, kau pergi tiup satu ruh dalam rahim Siti Maryam. Nombor 1, paling mulia Siti Maryam alaihissalam. Yang kedua Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW, paling mulia, mewakafkan hartanya keseluruhan. Siti Khadijah ni, dia punya kaya di kota Mekah 2/3 dalam kota Mekah milik dia. Harta dia kaya Siti Khadijah ni. Ada tak ni 9 ni lah, contoh ni 9 ni 2/3 dia punya. Ada siapa? Yang tuan kita pun mana ada 2/3. 2/3 milik kota Mekah tu dalam genggaman Siti Khadijah binti Khuwailid, ataupun gelarannya, laqabnya Siti Khadijah Al-Kubra. 2/3 semua wakafkan jalan fisabilillah. Mana ada orang kaya 2/3? Siapa orang perempuan sekarang paling tuan-tuan kenal kaya? Siapa? Datuk Bida, ku putih tu. Belum 2/3. Nah, belum. Walaupun kita tengok memang kaya sungguh lah dia ni. Rumahnya, ya Allah, keretanya, tapi bukan 2/3. Khadijah binti Khuwailid is the number 2. Nombor 2 paling mulia wanita. 4 semua Siti. Siti Maryam alaihissalam, Siti Khadijah binti Khuwailid. Ketiga, anak Rasulullah, Siti Fatimah Zahra, nombor 3. Paling mulia. Dan yang keempat, 4 orang Siti terakhir. Siapa dia? Siti Asiyah, isteri Fir'aun laknatullah,
duduk dalam syurga Allah. Tetapi Fir'aun dihampurkan di dalam api neraka Allah. Nabi Allah Nuh alaihissalam menjadi ketua, menjadi kepala, menjadi kita katakan sebahagian daripada Rasul yang akan dipanggil oleh Allah terawal masuk dalam syurga Allah. Tetapi isteri Nabi Allah Nuh, anak Nabi Allah Nuh dihumbankan di dalam api neraka Allah. Orang kata iman tak dapat diwarisi. Betul. Nabi Allah Nuh, bini pun tak mau ikut, anak pun tak mau ikut. Siap gelar bapak dengan tok laki aku, suami aku ni, laki dia ni gila agak pergi buat kapal tengah-tengah bandar ni apa, bodoh tak, bodoh ni, tak ada hujan, tak ada ribut, turun selebat-lebatnya. Itu yang jadi peristiwa bubu Ashura tu. 10 Muharram tu yang sembilangan kita duk buat bubu Ashura. Peristiwa berlaku di atas kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tu yang berlaku kita katakan Siti Asyah tu suami dia Fir'aun. Fir'aun dia pandai lapin ke Allah, tapi isteri Siti Asyah. Ingat 4 orang ni. Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Asiyah, bukan Aisyah, Siti Asiyah, isteri Fir'aun. Siti Nurhaliza belum lagi, jangan tanya. Kod lah Ustaz, bila Siti Nurhaliza Ustaz kan? Kod lah ada peminat ni Ustaz. Tu nanti tu cerita lain. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, solat kita ni paling penting tuan-tuan. Jangan tinggal. Apa pun kita terkepit, sebab solat dia bukan wahyu. Solat ni tuan-tuan yang rahmati, hadiah. Dan Nabi sebut bagi orang lelaki jaga berjemaah, Nabi kata dalam hadis, dia takkan miskin sampai bila-bila. Orang jaga jemaah, dia takkan miskin. Saya ingat lagi pesan almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Pondok Sik Kedah. Tuan tua mengajar saya tarbiyah saya. Dia kata hampa pi mana-mana, hampa hidup kat padang pasir, hampa hidup kat tengah pulau, hampa pi cari masjid, semua ada dalam tu. Ni pesan Tuan Guru saya. Pergilah masjid, pergi surau, sebab semua dalam tu ada. Maksud semua dalam tu ada, bukan ada duit. Ada orang bank, ada orang pakar masak, silaturahim tu boleh minta tolong. Ada orang pandai ni, ada orang pandai tu, ada orang lebih. Apa-apa ibu dia tu pergi masjid surau, mana pun pergi. Kau duduk atas Papua ke, duduk Gua Musang Dabong Ceruk tu ke, duduk ni ke belakang apa Lenggeng Mantin, nak senangin, cari masjid surau dulu, semua ada dalam tu. Betul, orang lelaki jangan tinggal solat berjemaah. Nabi sebut takkan miskin sampai bila-bila. Cuma jangan faham tak miskin tu jadi kaya. Salah. Ustaz, dan ni 5 waktu ni Ustaz. Imam ni Ustaz kata tak miskin, biarlah tak jadi pun kaya. Bukan kaya. Kadang saya datang jumpa lagi, Ustaz tak jadi pun macam Datuk Alif Syukri Ustaz. La ilaha illallah. Nah, bukan kata Nabi sebut tak jadi miskin maksudnya kaya, bukan. Orang jaga berjemaah tak miskin Nabi sebut, bukan miskin lawan dia kaya. Ulama bahas dia tadi jaga jemaah tak miskin, maksudnya barakah hidup dia. Cukup gaji 2,000, 3,000. Kadang-kadang bukan barakah tu pada harta je, sihat. Tu Ustaz mengajar di Ampang, surau kuartus hospital Ampang. Ada seorang nama dia Abang Badri. Ustaz, semenjak Ustaz cakap jaga berjemaah, saya buat Ustaz. Ustaz tahu lah dulu KL saya 4,000, rumah 2,000, 6,000 tak cukup. Yuran anak sekolah, bayar duit kereta, bayar duit insurans, bayar duit loan, tak lepas. Minta maaf cakap Ustaz, dulu saya tak jaga solat berjemaah, nak bagi mak ayah 50-100 pun tak lepas. Ni dia cerita kan? Tapi Ustaz, bila Ustaz kata jaga jemaah, saya buat Ustaz. Betul lah Ustaz. Dulu anak saya boleh kata tiap-tiap bulan mesti ada seorang sakit, mesti ada seorang demam. Tapi barakah lah Ustaz. Betul Ustaz kata, Allah Ta'ala jaga betul-betul, jarang sakit dah. Dulu Ustaz, saya pergi kerja Ustaz, saya tengok bos saya pun naik menyampah lah Ustaz muka. Tapi bila saya jaga berjemaah, lapang lah Ustaz. Malas sangatlah nak ambil tahu pasal orang. Kalau orang nak cakap dengan kita, tak apalah Ustaz, yang penting saya ada Allah. Dah macam dah malas dah Ustaz.
nak putus-putus silaturahim, kita lagi nak baik, barakah. Tapi satu benda luar biasa, dia datang pada Ustaz, dia kata, Ustaz, saya nak cium tangan Ustaz. Kenapa pula ni? Tak payahlah cium-cium, saya nak peluk, nak cium tangan Ustaz. Saya banyak berubah Ustaz. Apa yang berubahnya? Ustaz, saya memang nak terima kasih pada Ustaz. Benda ni saya tak pernah terfikir keberkatan ni dapat. Apa benda bang? Tak Ustaz, saya nak salam cium tangan. Tak payahlah cium-cium. Apa cium-cium pula Ustaz kata? Buat pun nak cium-cium ni, tak payah. Tak Ustaz, betul Ustaz. Benda ni tak pernah saya terlintas. Sebabkan saya jaga berjemaah 5 waktu, berkat hidup saya sampai jadi macam ni Ustaz. Iyalah, apa benda abang dapat? Cubalah cerita. Ustaz janji jangan marah. Marah apa benda? Dia cakap je lah cepat. Ustaz, baru ni Ustaz, saya menikah seorang lagi Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu dia. Barakah jaga jemaah. Ustaz pun naik Syekh Rabbana lah ustaznya. Ustaz kata, Ustaz ni tok guru abang. Ustaz datang mengajar tempat abang. Ustaz pun satu, abang dah 2. Selama dia jawab, Ustaz takut bini, takkan kurang ajar nak murid macam tu. Ustaz takut bini, Ustaz balas balik. Ustaz kata apa? Bukan takut bini, bini tak takut dengan Ustaz. Nak gambarkan barakah dia, biarlah kat situ. Mungkin barakah tuan-tuan lain. Anak tuan-tuan berapa lama tak dapat kerja, Allah Ta'ala bagi asbab boleh datang. Berapa ramai tuan-tuan sudu sakit berapa lama, asbab Allah Ta'ala bagi boleh datang majlis ilmu. Dulu tuan-tuan berkelahi 24 jam, adik-beradik, jiran, tapi boleh duduk dalam fa'alaikum bil jamaah. Allah Ta'ala bagikan kebaikan kepada tuan-tuan dunia dan akhirat. Yang kedua tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi sebut 2 benda berlubang banyak berlaku daripada kalangan umatku di akhir zaman. Be careful, hati-hati, waspada. Yang pertama mulut, yang kedua farash. Banyak umat aku masuk dalam api neraka Allah kerana 2 benda berlubang. Okey, tadi Ustaz dah kaitkan solat, faham betul-betul, bawa balik, sebarkan. 2, kata Nabi SAW, ramai daripada kalangan umat aku 2 benda berlubang, mistik yang paling besar. Cakap ikut dan fitnah orang, mengadu domba, tukang kelaikan orang. Dan yang keduanya farash, kemaluan. Kemaluan bukan orang perempuan saja. Kemaluan kalau dalam kitab disebut berlubang, farash ni berlubang. Sama ada zakar maupun farash, kemaluan, berzina, liwat dan sebagainya. Na'udzubillah. Ramai daripada kalangan umatku, kata Nabi, 2 benda berlubang mengizinkan dia masuk dalam api neraka Allah. 2. Dan yang terakhir 9-20, dan ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Yang terakhir kupasan Ustaz. Ustaz kata banyak, tapi nak sampaikan tak ada ni. Ceramah tadi mula berapa? 7.50, 7.55. Bagi air putih je nampaknya. Teruklah surau ni. Letaklah Milo kotak ke. Ya Allah ya. Dah lah kali pertama datang. Ya Allah, tak ada gurau ya tuan-tuan, main-mainnya. Yang ketiga terakhir tuan-tuan, last ni tuan-tuan, last. Waktu pun tak mengizinkan kita dah 9.20, ada rezeki nanti kita jumpa lagi tuan-tuan. Yang terakhir, pesan Nabi SAW waktu turun tuan-tuan, dengar nasihat ke semua Nabi. Kalau kata buat apa nak dengar nasihat Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku paling mulia. Allah Ta'ala gazet dah, buat apa nak dengar Nabi Musa, Nabi Ibrahim? Apa benda lah ni? Aku bos, aku ketua, aku pengurusi, aku nak dengar cakap orang buat apa? Silap. Kata Nabi SAW, terakhir kupasan Ustaz malam ni, jangan pernah kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Okey, kita buat apa pun, jangan rasa diri kita lebih baik. Syukurlah ya, alhamdulillah Ustaz. Kadang-kadang balik kerja letih Ustaz. Tapi itulah Ustaz, kadang-kadang jiran tu tak pergi sama kerja dengan saya. Tapi dia tak pergi pun. Tapi itu syukur, itu lain. Terima kasih itu lain. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, walaupun gaji tak banyak Ustaz kan. Kalau tengok dengan adik-beradik lain tu kadang-kadang nak bagi mak ayah tu duit pun tak berapa cukup Ustaz kan. Tapi saya alhamdulillah Ustaz, rumah pun tak kerja, tapi boleh lah Ustaz. Nak kata banyak pun tak, itu syukur. Yang Nabi larang, kita berasa kita lebih baik daripada orang lain. Ini punca. Kalau dalam kitab Tajul Urus karangan Syekh Ibnu Athaillah, dia kata apa tuan-tuan? Ni ulama sebut, bukan Nabi kata, tapi kata dia cukup dalam.
ulama tasawuf. Dia kata apa? Dengar elok. Ketika iblis tak mampu jadikan kita orang jahat, iblis akan jadikan kita orang baik, sehingga kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Tengok iblis punya kerja. Iblis tak boleh buat kita jadi jahat. Maksud ustaz tak boleh buat jadi jahat apa? Siapa lepas sembahyang isyak ni teringin nak minum kasbek? Ada? Dia tak buat lah orang macam kita pakai kopiah ni. Siapa lepas ni ustaz teringin lama tak pergi kedai sport toto tu ustaz, kod kodong lah malam ni 4D tu kan. Nah, first prize ustaz. Ada? Siapa angkat tangan? Kalau ada aku baling yang betul ni. Tak ada. Dia tak buat macam tu. Iblis ni bukan bodoh, licik. Dia masuk apa? Oh, dalam ramai-ramai kau paling bagus semayang sunat banyak. Dia mari cocok. Nah, ni gambar ramai kau tengok. Kau baca suara sedap, imam lain semua cakap siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kau tengok kau baca ghairil maghdubi alaihim, kau baca. Hai baik. Nah, tengok ramai-ramai apa benda lah. Tengok aku infak, aku sedekah berapa banyak. Nah, ustaz tengok tu majlis iftar tu penuh dah tu. Subhanallah. Mantap betul lah tuan-tuan. Nah, memang steady ya surau tuan-tuan ni. Nah, ini yang namanya betul-betul pengusaha. Duit surau jangan simpan, guna. Orang bagi manfaatkan. Ni kadang-kadang tempat ustaz tu surau-surau lah banyak, pergi simpan. Tu kata amal tu dapat, jariah tak dapat. Jariah tu mengalir. Orang infak tu, tuan-tuan infak dalam tabung majlis. Ustaz bukan cerita surau ni lah, mana-mana tempat orang infak. Tuan-tuan infak dalam tabung masjid surau, tuan-tuan suruh guna ke suruh simpan? Cuba jawab sikit. Ustaz tanya sekali lagi ni tak dengar ke Tuan-tuan infak duit tabung masjid surau, tuan-tuan suruh orang yang bertanggungjawab tu guna. Kau simpan duit tu, gunalah. Simpan buat apa? Simpan adalah portion dia. Jangan langsung tak simpan. Kod-kod PKP na'udzubillah min zalik. Nah, nak bayar elektrik apa semua. Ni kadang-kadang fight. Pergi kedai mamak, pengurusi jadi pengurusi surau. Berapa dalam akaun? Saya 80,000. Datang pengurusi nombor 2 pula. Berapa tadi? 80,000. Sikit. Saya 150,000 simpan. Nama mabuk ayah pin namanya. Tahu? Buat apa kau simpan duit banyak-banyak? Untuk apa simpan duit banyak-banyak ni? Ni mana punya faham ni? Itu kadang-kadang. Nah, nak keluarkan untuk majlis khitan anak-anak, nak keluarkan untuk program, nak keluarkan untuk buat kursus. Tak yalah, nak buat makan-makan, jamuan. Dia erat silaturahim ni bukan dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni kita ambil, tulis, faham, itu majlis ilmu. Silaturahim dia tak bentuk dalam majlis ilmu, lepas tu baru dia bentuk. Dia tak bentuk dalam ni mengaji. Tu nama majlis asal perkataan lughat al-Arabiyyah jalasa duduk. Majlis duduk. Okey, ustaz kata macam ni. Tapi tak cakap lepas habis. Nah, tu kena. Kan ada makan-makan ringan-ringan tak apalah, tapi tukar-tukarlah menu. Janganlah biskut mayat dia tiap malam tu. Nah, buat gunakan, manfaatkan. Nah, cuma bukanlah surau ni sangat cerita. Jadi iblis dia tak buat kita jadi jahat. Nak bunuh orang ke nak itu. Tapi dia masuk. Ustaz ceramah, tengok mana ada tidur. Kalau tidur terlampil kuda lah tadi ni. Tak ada tidur. Ustaz ceramah dia. Mula. Sedap lah ustaz. Memang. Mari. Tengoklah. My leg lah. Nah, tengok barang lah. Demo tak kenal barang boh. Nah, mula. Ustaz, imam, pengurusi, dia mula cakap. Lepas ilmu kena ada. Tak ada apalah Haji, apa bendanya. Share je ilmu dah ada. Orang puji bagai-bagai. Hati-hati. Sebab iblis dia tak boleh buat kita jahat, nak berzina, na'udzubillah, minum arak.
Dia tak buat macam tu geng-geng surau. Dia masuklah, yang ni kelahi dengan yang ni. AJK tak sesuai dengan AJK ni, tak bertegur. Tengok iblis. Jemaah dengan jemaah, imam dengan imam, ustaz dengan ustaz, ketua penduduk sama-sama. Iblis punya kerja. Sebab apa? Sebab rasa aku ni paling bagus sekali. Kau siapa nak nasihat aku? Siapa? Aku ni doktor, contohlah. Aku ni ustaz lah. Ada pula kau nak nasihat. Nabi Isra wal Mi'raj pun dengar lagi nasihat Nabi Allah Musa AS. Saya kalau ceramah paling banyak saya kena tegur. Saya pergi tempat baru 95% semua tegur saya. Tapi saya ra'i, buat macam mana? Dah orang tegur kita, terimalah nasihat. Tapi teguran itu kesemuanya, tak ada satu pun teguran selain daripada itu. Semua kata, ustaz, kalau boleh lah ustaz, ustaz ceramah tu okey, tapi boleh tak suara ustaz tu slow sikit? Hawa betul. Ada? Bukan apa, ada orang Kedah kat ustaz kena kat Kajang. Bukan apa ustaz ceramah kuat sangat, susah kami nak lena. La ilaha illallah. Susah nak lena pula dia kata. Dia orang Kedah lah, susah kami nak lena. Ustaznya ni ra'i. Nak buat macam mana, memang suara aku macam ni. Ceramah seseluk, buka muka surat 3. Tengok yang atas tu tengok atas. Aku tak boleh mengajar macam tu tuan-tuan, tak payah panggil lah. Dia memang macam tu. Ustaz pun ra'i kan. Bulan jemputan satu lagi mengajar kita Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali. Pergi bulan satu lagi tuan-tuan, kita slow lah sikit. Dia datang lagi, dia kata, ustaz lain macam lah ustaz, tak macam biasa lah. Kenapa suara ustaz hari ni nampak slow sikit. Orang rumah baru mati ke ustaz? Lah, aku kadang-kadang macam mana nak buat? Jadi maknanya betul lah Nabi kata, kita tak boleh nak puas hati semua orang. Kita cuba buat yang terbaik, dan jangan pernah rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Janganlah pernah rasa aku lah paling besar, siapa pula kau dah nasihat aku, aku ustaz, aku ni. Tak ada tuan-tuan. Kita semua sama saja. Khulasah kesimpulan pada malam yang mulia ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita niatkan hubungan kita, silaturahim kita bukan setakat malam ni saja. InsyaAllah ustaz doakan kalau ada rezeki, ada masa, ada kelapangan, lampu yang dinyalakan, kipas yang berpusing, kapet yang kita pijak, insya-Allah. Kalau ustaz tak ada rezeki lagi datang di surau Jumaat Abu Bakar As-Siddiq, di taman lengging kita ni tuan-tuan, senangin kita ni, ataupun Allah Ta'ala ambil nyawa kita tuan-tuan, kita yakin dan pasti, ini pesan saya kali terakhir sebelum saya beredar pada malam yang mulia ini tuan-tuan, kalau tak ada rezeki lagi kita jumpa di sini, ataupun tak ada rezeki lagi kita jumpa di luar sana, tapi yakin dan pasti insya-Allah kita akan berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada tuan-tuan. Ustaz doakan Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik pada ibu-ibu, ayah-ayah yang ada depan Ustaz. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala luaskan rezeki tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ustaz doakan mudah-mudahan yang ada dalam ni bertambah erat ukhuwah silaturahim. Ustaz doakan mudah-mudahan yang ada pada malam yang mulia ini diberikan ukhuwah, diberikan kekuatan untuk terus imarahkan rumah Allah. Ustaz doakan semua yang berada menjadi anak yang saleh dan salehah, dan yang paling penting mudah-mudahan insya-Allah kita semua, kalau kita tidak berkesempatan di sini, insya-Allah kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz. Mohon maaf banyak-banyak. Perjalanan ustaz pun memakan masa yang lama lagi. Ceramah ustaz pun hampir 1 jam setengah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada mengalir buat ustaz, ada mengalir juga buat tuan-tuan. Mudah-mudahan aku qauli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda'ana ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.